Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam mekar di hati. Yang berusaha Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Pusat Kecemarangan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha Pengarah IPG Kampus Raja Melewar. Yang berusaha Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Yang berusaha Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas. Yang berusaha Dr. Razila binti Aw Kamaluddin, Pegawai Penyelaras KPPB IPGM, Timbalan-Timbalan Pengarah, Panel Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kami, siswa guru unit bimbingan dan kaunseling Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar merupakan barisan pembentang anda bagi tugasan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi kursus PBKK 1094 Pendidikan Pencegahan. Kumpulan kami akan membentangkan kursus intradisiplinari iaitu lebih berfokus kepada kursus PBKK 1094 Pendidikan Pencegahan. Pemetaan kursus PBKK 1094 bermula apabila pensyarah bersama-sama pelajar membentuk satu pasukan rakan pembelajaran bagi merungkai maklumat kursus agar hasil pembelajaran kursus dapat direalisasikan dengan jayanya pada akhir kursus ini nanti. Antara hasil pembelajaran kursus yang telah digariskan ialah para pelajar seharusnya dapat mengelolakan aktiviti pendidikan pencegahan yang sesuai dan relevan dan seterusnya dapat menghubungkaitkan program pencegahan dengan isu pelaksanaannya di sekolah. Kedua-dua hasil pembelajaran kursus ini sememangnya mendukung gagasan big idea iaitu pembangunan kompetensi ke arah memartabatkan profesion guru bimbingan dan kaunseling. Bagi memastikan hasil pembelajaran kursus dapat direalisasikan dengan jayanya, para pelajar telah diberikan kuliah, tutorial dan e-pembelajaran. Dan tidak cukup dengan itu, para pelajar juga telah diberikan pentaksiran bagi memantapkan lagi penerimaan mereka tentang hasil pembelajaran kursus yang telah digariskan, di mana melalui tugasan kedua, para pelajar diminta untuk menganjurkan program pencegahan yang membawa margin 60% daripada markah mereka. Dan dalam tugasan yang ketiga, para pelajar diminta untuk membuat penulisan refleksi tentang isu pelaksanaan program pencegahan di sekolah dan ianya membawa margin 20%. Sebenarnya, kedua-dua hasil pembelajaran kursus yang telah digariskan dalam maklumat kursus PBKK 1094 ini mendukung big idea yang sama, iaitu pembangunan kompetensi ke arah memartabatkan profesion guru bimbingan dan kaunseling. Bagi membantu para pelajar melaksanakan pentaksiran dan sekaligus mencapai hasil pembelajaran kursus yang telah ditetapkan dalam maklumat kursus, para pelajar telah diberikan 4 soalan pencetus idea yang merangkumi apakah aktiviti pencegahan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang boleh dilaksanakan dan bagaimanakah cara pengelolaannya. Seterusnya, apakah isu dalam pelaksanaan tersebut dan melalui proses ini, bagaimanakah ia dapat membantu pembangunan kompetensi guru bimbingan dan kaunseling. Baiklah, seterusnya kita akan fokus kepada model reka bentuk pembelajaran, di mana reka bentuk pembelajaran ini memfokuskan kepada raka pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan kemudahan digital dan juga amalan pedagogi, di mana model-model ini membantu dalam mengembangkan kursus PBKK 1094 ini menjadi lebih bermakna dan juga berkesan. Mari kita lihat kepada model kerangka kerja 3E yang memfokuskan ke dalam kursus PBKK 1094 ini, di mana kami memfokuskan kepada enhancement, engagement dan juga extension. Yang pertama adalah engagement. Penglibatan aktif sesama rakan pembelajaran adalah penting dalam berkongsi dan juga mendapatkan maklumat yang diperlukan, di mana kami menggunakan kemudahan teknologi dalam mendapatkan pelbagai maklumat yang diperlukan dalam menjayakan pentaksiran berterusan PBKK 1094. Seterusnya lihat kepada E yang kedua, iaitu enhancement, bagaimana kami menggunakan pelbagai platform untuk mendapatkan pelbagai maklumat dalam menjayakan tugasan yang telah diberikan melalui kursus PBKK 1094 ini, pendidikan pencegahan tanpa bergantung kepada buku teks semata-mata. Lihat kepada E yang ketiga, iaitu extension. Bagaimana kami mengembangkan ilmu pendidikan pencegahan ini kepada masyarakat di luar. Bagaimana kami mencipta satu laman sesawang berkaitan dengan pendidikan pencegahan supaya masyarakat di luar dapat mengakses dan dapat mendapat maklumat berkaitan dengan pendidikan pencegahan. Seterusnya kami mencipta Padlet dan seterusnya kami membuat infografik untuk disebarluas kepada masyarakat di luar sana. Seterusnya kita lihat kepada model kerangka kerja 3R yang memfokuskan kepada rigor.
relevance dan juga relationship, di mana model kerangka kerja 3R ini bantu dalam meningkatkan lagi pengembangan kursus PBKK 1094 ini ke arah lebih relevance dan juga bermakna. Beralih kepada pemanfaatan digital dalam 3R yang pertama iaitu rigor dalam meningkatkan cabaran diri dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kursus PBKK 1094 iaitu pendidikan pencegahan, di mana kami memfokuskan kepada cabaran minda dalam meningkatkan lagi kefahaman dan kemahiran setiap pelajar melalui kursus ini, di mana kami memfokuskan kepada aktiviti seperti Kahoot, Jamboard dan sebagainya. Seterusnya pemanfaatan digital dalam 3R yang kedua iaitu relevance, di mana penggunaan dunia digital ini menjadi keutamaan kami melalui kaedah perkongsian dengan rakan pembelajaran seperti Google Classroom dan juga Google Meet, di mana platform-platform ini akan menjadi keutamaan kami dalam berkongsi dan mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan dengan kursus PBKK 1094 Pendidikan Pencegahan. Lihat kepada pemanfaatan digital dalam 3R yang ketiga iaitu relationship. Bagaimana kami mengutamakan hubungan antara pelajar, pensyarah dan komuniti dapat ditingkatkan melalui perbincangan ataupun interaksi dua hala, di mana kami memfokuskan kepada pelbagai aktiviti agar dapat meningkatkan lagi hubungan antara pelajar, pensyarah dan juga komuniti. Seterusnya, model pembelajaran murid. Belajar cara belajar. Apa yang kami belajar iaitu dengan mempelajari cara untuk mencegah dadah, buli dan rokok para pelajar di sekolah dan juga untuk diri sendiri. Bagaimana kami belajar? Kami belajar melalui pensyarah, rakan seperjuangan, teknologi seperti YouTube, artikel dan juga melalui temu bual. Bagaimana kami tahu kami sudah mempelajari perkara tersebut? Contohnya dengan kami tahu tentang isu dan statistik semasa berkaitan perkara tersebut di sekolah. Seterusnya, kami menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari di dalam kelas kepada orang lain seperti dengan menjalankan program. Seterusnya, melalui perhubungan. Pensyarah merungkai MP masing-masing untuk mengenal pasti, memahami, objektif, sinopsis, HPK sebelum merancang pembelajaran. Setelah jelas, barulah merangkai dalam kursus yang ditawarkan untuk menyambung titik permulaan dengan merangka big idea. Selain itu, aspirasi. Apa yang kami dapat lihat daripada diri sendiri? Aspirasi ini lebih kepada diri sendiri, iaitu kami dapat lihat kami lebih yakin dalam melakukan pembentangan dan kami pantas dalam membuat keputusan. Apa yang saya dapat daripada kompetensi global 6C adalah yang pertama dari segi karakter ataupun sasya. Saya dapat menjaga masa, tolak ansur dan keberanian lebih meningkat dengan menjalankan program. Yang kedua dari segi critical thinking ataupun pemikiran kritis. Sepatutnya kami menjalankan sesuatu program itu secara bersemuka tetapi hendaklah dijalankan secara Google Meet. Kemudian citizenship ataupun kewarganegaraan. Kami mempunyai pelbagai kaum. Dengan adanya perpaduan, kami dapat mencapai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Seterusnya dari segi collaboration ataupun kolaboratif. Kami perlu menjalankan sesuatu program tersebut dengan collaboration seperti AADK, KKM dan juga JPNS. Seterusnya dari segi communication ataupun komunikasi, kami mempunyai komunikasi antara dua hala iaitu dari segi ketua kumpulan dan juga ahli jawatan kuasa. Dan akhir sekali adalah creativity ataupun creativity. Kami melaksanakan digital learning outcome dan juga infografik. Pengetahuan yang saya dapat daripada KPPB ini adalah yang pertama, kami dapat membantu masyarakat meningkatkan lagi pengetahuan mereka berkaitan rokok, dadah dan juga buli. Selain itu, kami dapat memanfaatkan digital seperti melaksanakan buku program dan juga laman sesawang. Selain itu, kami juga banyak mengaplikasikan teknologi maklumat dan juga komunikasi TMK ketika pelaksanaan tugasan seperti Google Meet, WhatsApp, Kahoot, Quizzes, YouTube, Wordwall dan Jamboard. Di sini akan saya teruskan dengan menerangkan faedah-faedah pelaksanaan KPPB dalam kursus PBKK 1094 iaitu kursus pendidikan pencegahan. Pertama sekali ialah pelaksanaan KPPB dapat menerangkan tentang keperluan wujudnya pendidikan pencegahan di setiap kawasan sekolah secara signifikan dan juga secara jelas, di mana dengan kami mengelolakan serta menganjurkan program pendidikan pencegahan 4PS, kami telah menetapkan satu objektif atau maklumat di mana kami ingin mewujudkan kawasan pendidikan atau kawasan sekolah yang bebas daripada isu-isu pelancongan sosial seperti isu penyalahgunaan dadah, isu buli dan juga isu merokok. Seterusnya pula ialah penerapan elemen 6C dalam pencapaian kedua-dua hasil pembelajaran khusus yang dititik beratkan iaitu HPK kedua mengelolakan program pendidikan pencegahan dan HPK ketiga iaitu mengenal pasti dan menganalisis isu-isu dalam pelaksanaan program pendidikan pencegahan.
Faedah yang berikutnya pula ialah merealisasikan hasrat kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, menerusi penggalakan terhadap pemikiran yang berkonsepkan pembelajaran sepanjang hayat. Pelaksanaan KPPB juga tidak dapat dinafikan bahawa dapat membantu dari segi penyelidikan terhadap isu-isu sebenar yang dihadapi oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan pencegahan. Antara isu yang dapat diselidik ialah isu pentadbiran, isu sumber manusia, isu komitmen dan warga sekolah serta isu kemudahan. Di sini akan saya sambung dengan menjelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi semasa melaksanakan KPPB dalam kursus ini. Pertama sekali ialah komunikasi yang kurang berkesan. Seperti mana yang kita ketahui, komunikasi merupakan antara elemen 6C yang amat penting demi menjamin pelaksanaan KPPB yang berkesan. Jadi, ketidakberkesanan dari segi komunikasi telah menyebabkan beberapa kesilapan dilakukan dan antaranya ialah kesilapan dari segi penyampaian informasi. Hal ini telah menyebabkan pembetulan yang berulang kali harus dilakukan dalam proses pelaksanaan tugasan kedua dan tugasan ketiga. Cabaran yang seterusnya ialah adaptasi terhadap amalan pedagogi baharu, di mana dalam pelaksanaan KPPB, pensyarah hanya berfungsi sebagai fasilitator manakala rakan pembelajaran lain sebagai aktivator dan kita juga harus mengamalkan model cara belajar untuk menimba ilmu pengetahuan dengan cara sendiri. Hal ini telah menyebabkan pelajar yang biasa dengan suapan ilmu dari sekolah rendah dan sekolah menengah mengalami cabaran dalam proses adaptasi terhadap amalan pedagogi baharu yang dititik beratkan dalam pelaksanaan KPPB. Dan cabaran yang berikut ialah kesukaran dari segi mengakses maklumat yang diingini. Antara kesukaran yang kami alami ialah temu bual dan perbincangan sukar dijalankan, kekangan masa, sumber primer yang terhad serta masalah jaringan internet semasa melaksanakan program pendidikan pencegahan. Adanya cabaran pasti akan ada cadangan penambahbaikan. Jadi, salah satu daripada cadangan penambahbaikan untuk menyelesaikan cabaran-cabaran semasa pelaksanaan KPPB ialah pelbagaikan alternatif lain dalam pelaksanaan tugasan, di mana kami menerapkan elemen kreativiti dalam mencari sumber-sumber yang berlainan bagi menyelesaikan serta melaksanakan tugasan kedua dan tugasan ketiga bagi memenuhi HPK kedua dan HPK ketiga dalam maklumat khusus. Antara alternatif yang kami lakukan ialah penerokaan terhadap hasil tutorial, mencari temu bual daripada sumber berlainan serta mengambil inisiatif soal selidik. Selain itu ialah pengubahsuaian amalan pedagogi, di mana untuk memudahkan proses adaptasi terhadap amalan pedagogi baharu, pengubahsuaian terhadap amalan pembelajaran serta pedagogi yang relevan dengan fokus maklumat khusus, pengedaran masa serta yang menepati objektif khusus harus dijalankan dari masa ke masa. Dan cadangan yang seterusnya ialah sokongan rakan pembelajaran, di mana pensyarah sebagai fasilitator dan rakan pembelajaran sebagai aktivator harus memberikan sokongan yang padu terhadap pelaksanaan KPPB agar setiap cabaran yang dihadapi dapat diatasi secara lancar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang refleksi apa yang kami peroleh daripada pelaksanaan KPPB sepanjang kami menjalankan tugas dalam kursus PBKK 1094. Yang pertama ialah ia dapat membantu kami dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang lebih bermakna melalui pemanfaatan digital yang telah kami gunakan. Yang seterusnya ialah ia telah melatih kami sebagai siswa guru yang bakal mendidik dalam menguasai bidang kemahiran digital yang akan digunakan pada masa akan datang. Di sini, kami sertakan dengan kod QR yang boleh diimbas oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk mengakses laman web Digital Learning Outcome DLO yang dihasilkan untuk tujuan memperkembang lagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan mengenai pendidikan pencegahan. Itu sahaja daripada kami dan sekian terima kasih.